Okey, yang ni air nah. Kamu ingat tak apa yang penting pasal air? Takat beku dia berapa darjah Celsius? Kosong. Takat beku, takat lebur dia. Kosong Kosong. darjah Celsius kan? Maknanya sekarang ni dalam keadaan apa? Sekarang dalam keadaan apa ni? -20 ni. Lebih takat beku. Ni. Dia dalam keadaan apa? Keadaan jirim dia. Sekarang dalam keadaan apa? Pepejal. Ais. Ni ais, Lena. Sekali kamu tengok bila cikgu run ni, masa dia bertambah, bila masa bertambah suhu akan meningkat. Nah, kita panaskan kita punya ais ni. Okay, jadi kita akan dapat satu bentuk graf. Yang ni kamu biasa tengok graf dia sebab sama macam graf naftalena kamu. Kamu ingat ke graf naftalena kamu? Nampaklah kita bagi haba kat dia. Sekarang ni suhu dia meningkat. Boleh? Jadi maknanya ni bukan haba pendam. Jadi sekarang ni dia tengah buat apa? Nampak ke skrin cikgu? Kosong dah selesai dia buat apa ni? Daripada pepejal dia tukar dia apa? Cair. Dia cair. Yang masa tengah cair tu nampak tak graf ni landai? Haba pendam. Boleh? Haba dia terpendam. Okay. Lepas tu masa semua dah cair, baru suhu dia meningkat. Maknanya semua ni kosong darjah Celsius. Kalau kamu minum air, masa tu ada ais, lepas tu dia dah dalam keseimbangan terma, maknanya air kamu tu kosong darjah Celsius. Jadi bila semua ais dah cair, baru dia jadi air. Lepas tu suhu dia akan meningkat macam biasa, berkadar terus. Okay, sampai bila dia akan meningkat? Sampai suhu berapa? 100. Sampai 100 sebab dia akan bertukar fasa sekali lagi. Sekarang dia tukar jadi apa? Jadi gas. Jadi gas. Jadi nampak sepanjang dia tukar jadi gas tu, haba dia dipendam. Nampak tak? Maknanya kita masih lagi on. Kamu punya nampak tak? Kamu masih lagi nyala haba. Tapi haba tu dia bukan digunakan untuk meningkatkan suhu dia. Tapi dia buat apa ni? Kalau dia tak tingkat suhu, dia tengah buat apa dengan haba tu? Dipendam. Dia dipendam kan. Jadi sekarang ni dah habis dah semua. Nampak tak? Suhu dia boleh meningkat. Kalau kamu biar ni, yang ni periuk kamu terbakar tu. Okay. Ini kita panggil sebagai graf pemanasan kamu. Nampak tak? Dia ada paras-paras dia. Kat tempat dia landai first time ni, masa dia bertukar daripada apa ke apa? Ini pertukaran apa ke apa? Pepejal ke cair. Maknanya starting ni pepejal ke cair. Dia dah habis tukar baru sudah meningkat. Jadi kat sini keadaan dia apa? Keadaan dia apa yang kat sini? Cair. Lepas tu sampai suhu 100, yang sini cecair dan? Cecair ke gas. Cecair ke gas. Cecair dan gas. Lepas tu dah semua tukar jadi gas, baru dia meningkat balik suhu dia. Turun meningkat. Sampai periuk kamu cair. Okay, mari kita tengok nota cikgu balik. Kita tengok kenapa kata haba kat situ pendam. Kenapa haba kat situ pendam? Okay. Okay, ni graf tadi. Alright, jadi kita label dulu dua bahagian ni. Apa nama tadi kosong ni? Takat apa? Takat apa kosong ni? Pepejal ke cair. Takat beku. Takat lebur. Takat lebur gitu. Takat lebur dengan takat beku dia sama lah kan? Maknanya bawah suhu ni dia beku, atas suhu ni dia lebur. Okay, takat lebur. Ini takat apa kita panggil? Takat didih. Okay. Jadi kita label kat sini tadi dia pejal. Ni kamu kena tahu ni bila dia bagi gambar botak macam ni, kamu kena tahu keadaan apa jirim dia waktu keadaan tu. Kat sini pepejal campur cecair. Yang ni cecair. Yang ni cecair campur gas. Yang ni gas. Okey, jadi kat sini haba pendam berlaku. Jadi patutnya suhu dia terus meningkat, tapi haba tu diserap ke dibebaskan? Kenapa dia jadi landai? Diserap haba ke dia bebas haba? Bebas. Bebas haba. Tak. Dia ambil haba kan? Dia serap haba. Jadi haba pendam diserap. Untuk apa dia diserap? Jadi untuk kes yang ni, haba pendam diserap untuk melemahkan ikatan antara molekul. Jadi waktu dia dalam keadaan pepejal, ikatan dia kuat kan? Sama ada kamu kata putus atau lemah kan? Jadi waktu dia pepejal, ikatan dia paling kuat. Jadi masa dia nak tukar cecair tu, dia kena melemahkan ikatan dia. Okay, jadi dia pakai haba tu untuk melemahkan ikatan dia. Faham? Maknanya bila kita nak buka ikatan antara molekul ni,
dia kena pakai tenaga. Jadi masa tu dia serap haba dia untuk tukar, untuk lemahkan ikatan dia, dia tak guna untuk tambahkan suhu bahan tu kat situ. Maksudnya sebab tu suhu dia kekal malar. Nampak tak? Jadi dia kata kat sini molekul dibebaskan daripada kedudukan tetap, maknanya daripada keadaan dia tersusun tu dia jadi bebas bergerak kan. Jadi, tapi masa tu tenaga kinetik molekul dia tak bertambah sebab tenaga kinetik molekul ni hanya bertambah bila ada perubahan suhu. Faham tak? Okey. Jadi maknanya haba tu kamu tak nampak ataupun dia malas sebab kita guna haba tu untuk kita melemahkan ikatan dia. Ni untuk kes cecair ke gas ni kita putuskan ikatan dia. Jadi haba pendam tu diserap untuk memutuskan ikatan antara molekul tu. Boleh ingat? Jadi kalau dia tanya kamu apa yang berlaku kat sini, kenapa dia tak meningkat, sebab dia gunakan tenaga tu untuk putus ikatan. Antara molekul. Ni molekul air dengan molekul air. Bukan antara hidrogen dengan oksigen molekul air tu nah. Okey. Okay, mari kita lengkapkan ni perubahan jirim ni, kita nak namakan proses-proses yang berlaku ni. Okey, daripada pepejar kepada cecair, apa proses dia kita panggil? Untuk menukarkan pepejar ke cair ni kita panggil apa? Proses apa? Peleburan. Peleburan. Ni dah pandai kan? Ni cecair ke gas kita panggil apa proses dia? Jawapan. Bukan menjawapan. Penjatan. Pendidihan ataupun penyejatan. Ku Hafiz tak boleh dengar suara cikgu. Sebab apa? Orang lain dengar? Dengar? Cikgu rasa sebab Dia line slow ke? line kamu slow sikit. Speaker problem. Ataupun speaker kamu problem. Nanti kamu tengok video balik kalau kata senyap je. Okay, jadi peleburan kat sini apa tadi? Pendidihan. Ya ke nama dia pendidihan? Betul kan? Proses pendidihan Penyejatan. ataupun penyejatan. Apa beza pendidihan dengan penyejatan? Baju kamu kering sebab pendidihan ke penyejatan? Baju kamu kering sebab penyejatan kan? Jadi penyejatan tu berlaku pada sebarang suhu. Tapi pendidihan ni special, dia hanya berlaku pada takat didih. Faham? Alright. Jadi terbalik pula. Daripada gas kepada cecair, apa nama proses tu? Kondensasi. Pandai. Kondensasi. Daripada cecair kepada pepejar? Pemejawapan. Bukan, pembekuan. Pemejawapan tu, kamu tahu tak pemejawapan tu apa? Daripada gas terus jadi pepejar. Dari sini terus ke sini. Mana tu? Yang ni baru pemejawapan. Shortcut. Dia tak lalu fasa cecair. Siapa tahu apa bahan yang tak lalu fasa cecair? Kamu pernah tengok tu, dry ice. Ais kering tu kita panggil. Dry ice tu dia terus keluar asap. Dia tak jadi cecair. Biasa kan? Kamu tengok kan? Dikatakan kamu dapat aiskrim kek Baskin Robbins tu apa, dia kalau letak dry ice dalam tu. Di dry ice ni bila dia tukar fasa daripada pepejar terus jadi gas. Jadi dia terus jadi asap. Yang tu yang kamu nampak asap-asap tu yang viral dulu tu, yang dia buatan minuman tu yang keluar asap-asap banyak tu. Ataupun kita guna dia sebagai hiasan pentas sebab dry ice ni bila dia kita panggil dia bila dia mendidih lah, dia terus tukar fasa jadi gas. Faham? Dia terus didih. Faham? Dia tak melalui fasa cecair, dia tak basahkan apa-apa. Sebab tu ais kering dia diperbuat daripada karbon dioksida. Karbon dioksida ni, gas karbon dioksida ni bila kita bagi tekanan tinggi pada dia, suhu yang rendah, dia terus tukar daripada gas terus kepada pepejar. Faham? Itu bila dia tukar balik, dia tukar terus balik jadi gas. Dia tak lalui fasa cecair tu. Alright. Jadi direction sini ke sini, haba diserap ke haba dibebaskan? Dari sini ke sini. Haba diserap tadi kan? Gambar atas tadi kan? Daripada pepejar nak tukar jadi cecair, tukar jadi gas, haba diserap. Maknanya dia ambil tenaga. Boleh? Dia ambil tenaga untuk apa tadi? Dia ambil tenaga untuk apa? Putuskan ikatan. Untuk memutuskan ikatan ataupun melemahkan ikatan antara molekul. Ni kalau sini haba diserap, bawah ni haba apa? Dibebaskan. Haba akan dibebaskan. Okey. Jadi haba yang diserap, haba dibebas tu kita panggil dia haba pendam.
Jadi kita ada spesifik nama, nampak tak spesifik nama. Haba pendam tentu pelakuran dengan haba pendam tentu penguapan. Boleh? Di pelakuran ni mungkin kamu tak familiar, dia adalah pertukaran daripada pepejal ke cecair ni, boleh? Kalau pertukaran pepejal ke cecair ataupun cecair ke pepejal, kita panggil dia sebagai proses pelakuran. Jadi maknanya haba pendam yang diserap daripada sini ke sini, haba pendam tentu pelakuran. Haba pendam yang diserap daripada sini ke sini, haba pendam tentu pelakuran. Penguapan. Penguapan ni daripada cecair nak tukar jadi gas dan sebaliknya. Jadi kita nak tulis takrif dia, nampak simbol dia. Kalau haba pendam tentu pelakuran ni simbol dia LF. F ni sebab dalam bahasa Inggeris dia latent heat of fusion. Nama dia macam siapa? Latent heat of fusion. Macam hebat sangat lah kan. Fusion. Okay. Fusion. Yang kamu Dragon Ball tu kamu mengeluarkan berbola latent heat of fusion. Okay. Di yang bawah ni latent heat of vaporization. Boleh? Dia dekat sikit dengan nama dia. Yang ni V for vaporization. Vaporization tu nak tukar dia jadi wap daripada cecair. Vaporization. Okay, kita tulis takrif dia. Jadi haba pendam ni kita nak takrif macam kita takrif kat atas ni. Kuantiti haba yang diperlukan satu bahan untuk mengubah keadaan jirim tu, tapi kita nak tukar perkataan ubah keadaan jirim ni, kita nak spesifikkan dia lagi. Kalau yang pelakuran tu dia akan tukar daripada pepejal ke cecair kan. Jadi kita nak tukar word ni dan kita nak tambah satu benda lagi. Jadi kat sini nampak tak dia tulis haba pendam tentu. Kalau dia kata tentu ni maksudnya spesifik untuk apa? Spesifik untuk apa? Macam muatan haba tentu. Sekarang ni haba pendam tentu. Spesifik untuk banyak mana bahan? Mana itu tentu. Tentu. Maknanya apa? Berapa banyak bahan tu boleh ada? Tentu. Berapa kg? Berapa kg bahan? 1 kg. Jadi maknanya yang ni spesifik untuk 1 kg bahan. Jadi kita tulis takrif dia kuantiti haba yang diperlukan untuk apa? Cuba type lah cepat sikit. Kuantiti haba yang diperlukan untuk apa? Menukarkan apa ke apa? Kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kilogram bahan daripada fasa apa kepada fasa apa kalau kita sebut pelakuran? Daripada? Cair ke gas? Bukan, ni cikgu dah tulis dah ni. Pelakuran ni tukar. Pelakuran ni tukar daripada apa ke apa? Pepejal ke cecair? Pepejal ke cecair. Sama ada pepejal ke cecair ataupun cecair ke pepejal. Jadi kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan daripada pepejal kepada cecair. Last sekali kena berbual perkataan apa? Haba pendam, maknanya suhu dia macam mana? Sekata. Kan tadi word tadi. Tanpa perubahan. Tanpa perubahan suhu. Kena ada lah. Kalau tak ada word tanpa perubahan suhu ni tak diterima. Faham? Sebab tak ada perubahan suhu kan. Graf tu landai kan. Tanpa perubahan suhu. Maksudnya kat sini haba pendam tentu pelakuran diserap. Kat sini haba pendam tentu penguapan diserap. Nampak tak yang ni besar daripada yang ni? Maknanya kuantiti haba yang berbeza diperlukan. Okey. Ni yang kita takrifkan untuk haba pendam penguapan pula. Kuantiti haba yang diperlukan Tukar 1 kilo. untuk menukarkan 1 kg bahan dari fasa apa? Daripada yang ni untuk penguapan daripada Pepejal gas. mana pepejal? Cair. Cecair gas. Itu Tak ada untuk macam apa tak ada. Jadi menukarkan bahan daripada cecair kepada gas tanpa perubahan suhu. gas kepada cair. Tanpa perubahan suhu. Cikgu terima kalau kamu tulis cecair ke gas ke cecair ke, cikgu terima dua-dua. Okey.
Jadi kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan mesti tulis 1 kg sebab spesifik untuk 1 kg sebab dia sebab perkataan tentu ni. Boleh? Daripada fasa apa ke apa. Jadi kalau penguapan tu daripada cecair ke gas, kalau pelakuran tu daripada pepejar ke cecair. Tanpa perubahan suhu. Jadi point dia 3 benda ni lah. Q, lepas tu dia punya suhu dia. Okay, kalau tak ada perubahan suhu, jadi kamu tengok formula dia jadi apa. Jadi ni formula untuk dua-dua orang. Q adalah sama dengan ml. Nampak dia jadi lagi simple. Kalau sebelum ni Q sama dengan MC theta kan. Sebab theta tu suhu dia berubah. Tapi sekarang ni suhu dia tak berubah. Lepas tu kita tengok pasal haba pendam. Jadi kalau kita nak cari banyak mana haba yang diserak atau dibebaskan untuk tukar fasa tu, kita pakai formula Q sama dengan ml. Ni L ni boleh jadi sama ada LF ataupun LV kan Maulana? Boleh jadi mana-mana lah. Tengok soalan tu dia tengah cakap pasal apa. Pepejar tukar jadi cecair ke cecair tukar jadi gas. Faham? Di Q ni apa? Kamu punya tenaga haba kamu kan yang dalam joule kan? Okay. Di M ni apa? M apa? Jisim. Unit dia apa jisim? Unit apa jisim? Mass nama dia. Kilogram. Okey, jadi apa unit untuk L kamu? L unit dia apa? L kamu kat ujung ni. Jadi L unit dia apa? Joule. Kalau kilogram ni pindah sana dia jadi apa? Dia jadi apa? Duduk bawah kan? Betul? Jadi untuk L ni unit dia joule per kilo. Boleh tulis macam ni ataupun tulis indeks ke atas. Joule kg negatif 1. Hari tu joule kg dengan darjah Celsius kan? Per darjah Celsius per kg kan? Dan yang ni ada dua benda ya. Joule per kg. Faham? Ni unit L. Ni bila kita kata dia ada unit maknanya tiap-tiap bahan yang berbeza mempunyai haba pendam yang berbeza. Okay, nah? Okay, yang ni formula dia. Yang ni nilai-nilai dia bagi untuk kamu untuk lilin, untuk plumbum. Jadi yang penting kamu tengok sini yang air tadilah. Jadi air kamu tadi dia punya haba pendam tentu pelakuran dia. Jadi air ni dia ditulis dalam bentuk ais lah. Masa ais 3.34 darab 10 kuasa 5. Nampak tak besar? Joule per kg. Jadi dia perlu banyak ni tenaga untuk dia putuskan ikatan dengan kawan-kawan dia tu. Faham? Lepas tu bila dia nak tukar jadi gas, kita punya haba pendam tentu penguapan ni. Dia haba pendam tentu penguapan kamu 22.6 darab 10 kuasa 5. Lagi besar ke lagi kecil? Siapa lagi besar? Ni ke ni? Siapa lagi besar? Haba pendam penguapan ke pelakuran? Penguapan sebab ni 22, yang ni 3. 22 10 kuasa 5 kan. Jadi sama ada dia tulis 22.5 darab 10 kuasa 5 ataupun 2.26 darab 10 kuasa berapa? 10 kuasa apa? 5. 6. Cikgu dah ubah satu titik. 2.26 darab 10 kuasa 6. Okay. Jadi ni besar kira ni. Sebab tu masa kamu nampak dalam gambar tu. Masa kamu nampak dalam gambar tu. Nampak tak? Dia panjang lagi dia punya masa diambil untuk tukar daripada cecair kepada gas berbanding daripada pepejar ke cecair. Faham? Kalau kamu tunggu air kering dalam periuk, kamu dia akan ambil masa yang lebih lama daripada kamu tunggu ais cair dalam satu periuk yang sama. Faham? Sebab dia perlu tenaga yang lebih banyak untuk dia putuskan ikatan antara cecair dan gas ni berbanding dengan putus ikatan antara pepejar cecair. Jadi ini dia lemahkan ikatannya, dia tak perlu tenaga yang banyak sangat. Okey, bawah ni kita ada satu graf apa ni pula? Yang ni graf apa? Tadi naik atas naik tangga kan? Yang ni sekarang turun tangga. Yang ni graf apa? Penyejukan. Yang ni graf penyejukan. Kalau graf penyejukan, sini start sini apa keadaan jirim dia? Cair. Dia cair? Dah lah. Tengok banyak anak tangga ni. Gas. Terbalik dah. Kebejal. Gas. Terbalik. Gas. Ni naik tangga. Mana ni? Ni naik tangga. Ni naik tangga yang tadi tu. Yang ni graf pemanasan. Sekarang ni graf penyejukan. Dia start daripada gas.
Duk cikgu punya tangan tu loading. Cikgu punya tangan tu loading. Okay, sekarang ni kamu nampak graf turun tangga ke naik tangga? Naik tangga. Naik. Naik. Tunggu Ustaz sebab cikgu dah scroll bawah dah. Internet cikgu kot. Dah keluar dah graf turun tangga cikgu? Naik tu. Dah. Dah. Gerak tak cikgu punya pointer ni? Okey dah. Okey, jadi kat sini keadaan dia gas. Jadi masa tangga pertama ni keadaan dia apa? Sama. Tangga pertama Dengan cecair. proses. Gas campur cecair. Gas campur cecair. Okey, masa ni dia tengah serak haba apa? Serak ke bebas? Bebas. Jadi masa ni dia tengah bebas haba apa? Haba pendam pelakuran ke penguapan? Penguapan sebab gas ke cecair. Boleh? Penguapan. Penguapan. Haba pendam tentu penguapan. Jadi patutnya suhu tu turun kan? Tapi tiba-tiba dia landai sini sebab dia bebaskan haba kepada persekitaran. Faham? Jadi bila dia bebaskan haba, kenapa dia bebaskan haba? Sebab sekarang ni dia nak bentuk semula ikatan dia. Boleh? Jadi kat sini dia tengah bentuk ikatan. Jadi untuk dia bentuk ikatan dia kena buang tenaga haba dia yang berlebihan. Jadi dia bebaskan haba ke persekitaran. Patutnya graf tu turun sebab dia tengah sejuk kan. Tapi tak turun sebab dia bebaskan haba kepada persekitaran. Sebab tu dia jadi landai. Faham? Okey, jadi ni gas campur cecair. Jadi kat sini fasa apa? Yang seterusnya fasa apa? Cecair. Jadi maknanya dah habis dah semua gas tu kali cecair baru suhu dia boleh jatuh lagi. Okey, kat sini, kat tangga seterusnya ni. Pepejal. Cecair campur pepejal. Last kali dia jadi apa? Dia beku kan? Pepejal. Pepejal. Berapa nilai takat didih dia? Berapa takat didih untuk bahan ni? Siapa tahu? Berapa takat didih dia? Kat mana point dia? Kosong. Kan? Mana pula kosong? Takat didih dia mesti berlaku kat mana? Kat tangga-tangga ni. 120. Yes. 120. Takat didih tu masa dia tukar fasa. Boleh? Jadi 120 ni takat didih dia. Yang ni takat apa? Lebu. Takat lebur dia ataupun takat beku dia. Sini suhu berapa ni? Sini suhu berapa? 70 darjah Celsius. Okay, takat beku dia kat sini. Maknanya dia start beku kat sini. Dah beku semuanya baru boleh turun lagi suhu dia. Faham? Jadi yang ni graf penyejukan kamu. Jadi sekarang ni kita nak tengok, kita kena tengok lah sebab kita tak ada kat Makmal kan. Kalau kat Makmal ni cikgu dah suruh kamu buat dah eksperimen ni. Kita nak tengok macam mana kita nak kira, kita nak cari haba pendam tentu pelakuran untuk ais. Bawah ni kita nak cari juga haba pendam tentu penguapan untuk air. Faham? Jadi kalau kata kita nak cari nilai yang tadi yang bagi dalam table tu, yang ni eksperimen dia. Okay? Jadi cikgu bincangkan dengan kamu. Jadi yang ni last segment untuk hari ni. Okay. Jadi kita tengok dulu macam mana kita nak kirakan haba pendam tentu pelakuran ais. Jadi kamu nampak gambar rajah ni? Okay. Jadi kat sini dia letak dua setup. Satu tu dia panggil set kawalan. Satu tu dia panggil set eksperimen. Boleh. Jadi kalau dia nak cari haba pendam tentu pelakuran ais. Ais ni dia akan buat apa? Dia akan panaskan dengan pemanas rendam ni. Boleh. Jadi kita akan ambil pemanas rendam. Kita akan panaskan dia. Bila dia kena haba dia jadi apa? Dia melebur. Nampak ni isi bekas bawah ni. Jadi dia akan melebur. Okay. Lepas tu kita akan ambil air dalam bikar nak tengok banyak mana yang ais yang dah bertukar jadi air. Kenapa kamu rasa kita ada dua setup? Satu kita panggil sebagai set kawalan, satu kita panggil sebagai set eksperimen. Kenapa ada dua? Kenapa ada dua untuk tengok proses peleburan ais ni? Kenapa kena ada dua setup? Tengok lebih jitu. Lebih jitu? Ya, lebih jitu. Kenapa dia lebih jitu? Sebab apa? Sebab apa kena ada set kawalan? Yang air dalam ni datang daripada mana? Ais tu kan? Ais ni kalau set kawalan ni pemanas rendam dia tak hidup kan? Boleh tak on? Jadi kenapa ada air dalam bikar ni?
Ais cair. Ais cair ke? Ais cair pada suhu bilik cair ke tak? Cair kan? Jadi Cair. maksudnya kita Sayang, kalau dalam bekas ni, sebelum kita on pemanah rendam ni, ada tak nilai air ni dalam ni? Ada tak? Ada. Adalah. Ada. Jadi sebab tu kita kena buat dua bekas sebab sekarang ni kita hanya nak air yang datang daripada haba pemanah rendam ni, faham? Jadi kalau sebab ais ni cair pada suhu bilik, jadi kalau kita nak tahu banyak mana air yang dihasilkan oleh haba pemanah rendam ni, kita kena buat dua setup. Satu yang kita tak on kan, satu yang kita on kan. Jadi kita tengok banyak mana air yang kita kumpul dalam bekas ni, kita akan buat apa? Kita akan tolak dengan yang ada dalam bekas ni. Baru kita tahu banyak mana air sebenarnya dah melebur yang datang daripada pemanah rendam ni. Boleh? Sebab kita tak boleh kira yang ni, yang air yang daripada persekitaran sebab kita tak tahu berapa watt, berapa banyak tenaga yang persekitaran tu bagi. Kita hanya boleh kira yang kita guna pemanah rendam sebab kita tahu banyak mana haba yang kita bekalkan. Faham? Jadi kena ada dua setup. Di soalan ni biasa ditanyakan kenapa kena ada set kawalan? Sebab ais ni melebur pada suhu bilik. Jadi kalau kita nak air yang hanya dihasilkan oleh kamu punya pemanas rendam, kita kena letak dua set yang berasingan. Okay, mari kita baca apa yang dia buat dalam eksperimen ni. Dia letakkan bikar bagi set eksperimen dan set kawalan masing-masing ke neraca elektronik. Jadi dia kata dia timbang bikar dululah yang ni dia buat. Okay, lepas dia timbang bikar, dia letak tepi dulu bikar tu. Lepas tu dia tunggu dua-dua ais dalam bekas ni cair sampai air dia menitik dengan kadar yang sama. Boleh? Sebab dia nak tahu yang sekarang ni dua-dua starting point dia sama. Jadi waktu air dua-dua bikar ni sama, baru dia start dia punya jam randik dan dia startkan pemanah rendam dia panaskan yang ni setup eksperimen ni selama 5 minit. Okay? Jadi bila dia panaskan, dia akan tadah air dalam bikar ni, lepas tu dia timbangkan lah, dia akan rekodkan. Jadi dia kata dia rekodkan M1 dan M2 kan. Lepas tu kita lepas 5 minit tu kita akan matikan pemanah rendam tu dan rekodkan kuasa pemanas rendam. Maknanya kita nak kuasa dia. Jadi kita isi table kita dapat nilai yang macam ni. Okay, dia kata jisim air dikumpulkan dalam bikar set eksperimen. Jadi ini air yang semua sekali ni. Dalam ni. Boleh? Jadi maknanya ni air apa? Air yang disebabkan oleh kamu punya pemanas rendam kan, campur dengan air daripada persekitaran, betul? Air pemanas rendam campur dengan air persekitaran. Sebab ais tu dia akan cair juga macam mana pun sebab suhu bilik tu dah cukup panas untuk leburkan dia kan. Air persekitaran. Kalau dalam set kawalan kamu hanya ada air persekitaran kan. Di 0.12 ni air persekitaran kamu. Air persekitaran. Okay, jadi kalau kata kita nak air pemanah rendam tu, kita akan buat apa? Kita akan tolakkan siapa dengan siapa? Kita tolak siapa dengan siapa? Dalam set eksperimen dengan set kawalan. Jadi kita akan tolakkan 1 kg ni dengan 0.12. Dapat berapa tu? Di M1 tolak M2. Dapat berapa? Tolak. 0.88. 98. 0.88 kan? 88 kilogram. Okay. Jadi kita dah ada jisim. Lepas tu kita ada kuasa pemanah rendam dan kita ada masa pemanasan. Di masa ni kena tukar jadi saat. Jadi kita dah 60. 5 minit sama dengan berapa saat? 300. Okay, formula apa yang kita boleh guna untuk kita dapatkan kita punya haba pendam tentu pelakuran kita tu? Formula apa kita boleh guna? Formula apa? Ada dua formula. Q adalah sama dengan haba kita dibekalkan oleh siapa? Pemanah rendam kan? Jadi apa formula dia kalau pemanah rendam tu? Q sama dengan apa? ml. Q sama dengan MN bahagi. Ni. Yang pakai ni. Yang pakai power. Q sama dengan apa? W. MC. Ni, hari tu cikgu marah kamu tu, kamu tak ingat tu. Kalau ada tenaga elektrik, Q sama dengan apa? Haba pendam dari PT. PT. Kamu ingatlah sebab kita ada pemanah rendam. Ni yang ni haba yang dibekalkan, siapa yang serap tadi? Ais kamu tu kan? Jadi kita ada formula yang baru, kita Q sama dengan ML kita. Okay. Dia haba dibekalkan, maknanya haba daripada pemanah rendam tu
adalah sama dengan haba yang diserap oleh air kan. Jadi kita akan cari dulu Q sama dengan PT. Apa jawapan dia Q sama PT ni? 1000 darab dengan 300. Dapat berapa? 300,000 joule. Okay. Jadi yang ni haba yang dibebaskan. Yang ni haba yang diserap kan. Jadi sini kita berbual 300,000 joule. Okay, GSIM dia berapa? GSIM ni nak ganti dengan apa? M88. 0.88. M1 tolak M2 ni nah. 0.88. Maknanya ais yang telah melebur menjadi air. 0.88. Kita nak cari L kan? Okey, jadi L dapat berapa? Berapa kamu dapat L? L ni haba pendam tentu pelakuran kamu. Tadi fusion. LF. Berapa dapat? Berapa? Darab 10 kuasa berapa tu? 3 point? 3 point? 2.4. 41 kan? Betul? 3.41 darab 10 kuasa berapa tu? 5. 5 betul? 10 kuasa 5. Apa unit tadi untuk L? L ni unit dia apa? Joule per? kg. Joule per kg. Banyak tu nah. 341. Ada beza tak dengan nilai yang sebenar tu? Tadi nilai yang sebenar apa? 3.36 kan? Kenapa kamu rasa ada beza? 3.34. Yang kita dapat 3.41. Sebenarnya dia 3.34 dari 10 kuasa 5. Kenapa kamu rasa yang kita buat pakai eksperimen kita dapat lebih besar daripada nilai yang sebenar? Apa penyebab dia? Sama je alasan dia. Apa alasan dia? Haba persekitaran. Ada haba yang terbebas ke persekitaran. Bukan semuanya diserap oleh ais tu. Boleh? Haba daripada panah rendam tu tak diserap sepenuhnya. Ada yang terlepas kepada persekitaran. Faham ah? Boleh? Jadi yang ni jalan kerja dia. Okay, kita tengok yang saya keempat pula. Haba pendam tentu penguapan pula. Yang ni senang. Kalau kita kat sekolah kita akan panahkan air ni sampai apa? Sampai dia mendidih. Boleh? Jadi masa dia didih tu kalau kata kita nak haba pendam tentu penguapan maknanya kita nak tengok banyak mana tenaga yang diperlukan untuk tukarkan fasa dia kan daripada cecair kepada gas kan. Jadi kita kena tunggu dia mendidih. Lepas dia dah mendidih kita kena tunggu lagi 5 minit sebab masa tu baru dia tengah bertukar fasa daripada cecair tu kepada gas. Jadi apa jadi kat air ni masa dia dah tukar jadi gas tu? Apa jadi dengan air ni? Berkurang. Air ni berkurang. Jadi maknanya GSIM dia akan berkurang. Betul? Jadi kita ada GSIM awal dia. GSIM awal tu masa kita sebelum kita panaskan dia ataupun waktu dia betul-betul start mendidih tu. Itu M1 kamu. Lepas tu lepas kita dah didihkan dia selama 5 minit air tu akan berkurang. Yang tu nilai M2 kamu. Jadi kalau yang kita kalau kita ambil M1 tolak M2 kita dapat apa? Apa yang kita dapat bila kita tolak dua orang ni? Ini dapat apa? Dapat GSIM. Yalah, kita dapat GSIM apa? Apa yang kita nak kat sini? GSIM apa? Tadi kita nak GSIM ais dah melebur jadi air kan? Jadi yang ni kita nak GSIM apa? Gas. GSIM gas. GSIM air yang dah bertukar jadi gas. Betul? Jadi kita hanya boleh tahu bila kita ambil yang ni tolak dengan yang dah baki tu kan. Jadi kat sini GSIM air yang dah bertukar jadi gas. Yang tu yang kita nak lah. Sebab kita nak cari banyak mana kuantiti haba yang diperlukan untuk GSIM yang dah bertukar ni. Faham? GSIM air yang dah bertukar jadi gas. Ke gas. Okey, jadi katakan kita dapat nilai dalam table kamu. Jadi bacaan awal neraca tu 1 kilo. Lepas tu lepas kita panahkan dia 5 minit, dia jadi 0.87. Jadi banyak mana yang dah bertukar jadi gas? Tolak kan Sat? Dapat berapa? 0.13. 0.13. Okey, kg. Okey, 5 minit ni kena tukar jadi saat juga. Jadi darab dengan 60. Dapat 300 juga kan? Okey. Jadi cuba kamu kirakan untuk cikgu. Berapakah nilai? Sama tak jalan kerja dia? Sama je kan? Q sama dengan PT. Lepas tu
Q sama dengan ML kan? ML. Jadi sekarang ni L yang kita nak cari LF ke LV? LV. Kita nak LV. P. Okey, cuba cari cikgu LV ni dapat apa? Kira macam tadi PT dia. Apa? Oh tak wajib. Kamu tulis L saja pun tak apa. Jadi kira ni dapat sama kan sebab kita panaskan 5 minit, lepas tu kamu punya pemanah rendam tu sama kan. Jadi Q ni dapat apa tadi? 300,000. Betul? 1000 darab dengan 300 kan. Yang ni tetap 300,000. Jadi masukkan kat sini untuk kamu kira berapa kamu dapat LV ni. Sikit je dalam kerja dia. Dia sama dengan 300,000 bahagi apa? Bahagi 0.13. 0.13. Dapat berapa? Jawab dalam bentuk piawai. 2.3 2.3 31 betul? 31. Kali 10/6. 10/6. Betul? Jadi yang ni pun besar sikit kan daripada yang atas tu, sebab tu lah. Sebab tak semua haba tu diserap. Ada yang terbebas juga ke persekitaran. Di 300,000 bagi 0.13, yang ni dapat jawapan 2.31 darab 10/6 joule per kg. Okay. Joule per kg. Jadi yang ni perbincangan yang kita dah bincangkan tadi. Kenapa kita tak perlu satu lagi set untuk eksperimen yang kedua ni? Kenapa yang tadi atas tu kita perlu 2 set? Kenapa yang ni tak perlu 2 set? Gas. Kan? Kenapa yang ni tak perlu set kawalan? Air ni akan berkurang tak lepas 5 minit kalau kamu tak panaskan? Tak. Jadi dia tak sama dengan ais kan. Ais akan meleburkan pada suhu bilik, tapi air ni takkan tiba-tiba mendidih ataupun hilang depan mata kamu dalam masa 5 minit kan, sebab penyejatan tu lambat kan. Jadi tak perlu set kawalan sebab air ni hanya akan berkurang bila kita didihkan dia. Faham? Jadi sebab tu set atas tu perlu, bawah ni tak perlu. Okay, jadi yang lain-lain ni kamu dah jawab dah. Okay, kita buat soalan sikit. Kita ada lagi seminit. Cikgu sambung kamu satu lagi video boleh untuk kita habiskan soalan ni? Boleh? Boleh. Mari cikgu tamatkan dulu yang ni. Ada seminit lagi. Yang dulu.